Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa 'allimna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimah para jemaah yang dirahmati, dikasihi lagi disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi kita kepada Allah SWT di pagi yang penuh kebahagiaan, penuh keberkatan ini. Kita ditempatkan di rumah Allah SWT semata-mata dengan kasih sayang, rahmat, inayah, taufik pada Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh Jumaat dan dapat kita teruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah kita lihat surah An-Nisa ayat yang ke-69. Ayat yang ke-69. Baik, sebagai renungan kita, pada ayat yang lepas, Allah Ta'ala menerangkan bahawanya kebanyakan manusia melanggar apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini perangai manusia. Apa yang diperintah, tak nak buat. Apa yang dilarang, itulah yang nak dibuat. Itu yang Allah jelaskan. Baik, dan seterusnya Allah jelaskan pula, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah Ta'ala. Apatah lagi di akhirat nanti dimasukkan di tempat yang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita lihat pada ayat yang ke-69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Baik, ini kaedahnya. Seseorang tu nak dimuliakan oleh Allah ataupun sebaliknya, ini Allah jelaskan. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Taat Allah ni mana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka itu? Fa ulaika, mereka itu ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah. Siapa mereka itu? Allah jelaskan, minan nabiyyin, iaitu para nabi. Allah, hebat mereka akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, para siddiqin, orang benar dalam agama mereka. Wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Ini mati yang paling tinggi sekali di sisi Allah. Was-solihin, dan orang-orang yang soleh. Allah, itu mereka. Dan mereka itu akan menjadi teman dalam syurga nanti. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sebab itulah di sini muslimin dan muslimat yang Allah Taala kena pilih teman, kawan. Sebab itu dalam hadis yang lain ada Nabi SAW menjelaskan, agamamu itu terletak pada kawan kamu.
Faham tak? Kalau kawan yang suka datang ke masjid, kita pun akan datang ke masjid. Kalau kawan yang suka berfoya-foya, mungkin kita akan juga terjemus ke perbuatan yang sama. Itu kena pilih kawan. Ya, ya. Ya. Jadi makna kawan ni makna sahabat yang rapat. Semua kita boleh berkawan belaka, ya. Tapi yang rapat ni yang paling memberi kebaikan dunia dan akhirat untuk kita, ya. Baik, jadi makna sini Allah jelaskan sesiapa yang melaksanakan perintah Allah. Itu guna taat kepada Allah, sesiapa yang melaksanakan perintah Allah. Dapat ada dua perkara dah. Segala yang diperintahkan kena laksanakan, segala yang dilarang hendaklah jauhi. Itu makna taat kepada Allah. Dan Rasul, apa yang dibuat oleh baginda sallallahu kita bawa. Ya, sebab tu Allah sebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat tu selalu kita nak peringatkan sama kita. Apa yang buat oleh Rasul, maka peganglah dan amallah kamu dengan sekuat-kuatnya. Dan apa yang dilarangnya, jauhilah kamu. Berhentilah kalau kamu dah buat yang tak elok. Dah. Baik, ya. Jadi mereka meninggalkan larangan Allah dan apa yang tidak disukai oleh Rasul, maka Allah akan tempatkan mereka di tempat yang mulia. Tak adalah tempat lebih mulia, iaitu syurga Allah SWT. Mereka akan berdampingan menjadi sahabat mereka dalam syurga nanti di kalangan para nabi dan orang-orang yang sederajat di bawah mereka, iaitu yang Allah sebut, daripada siddiqin, orang yang benar agama mereka, orang syuhada, mati syahid. Subhanallah. Ya, orang mati syahid ni, roh mereka sekarang dah ada dalam syurga dah. Mereka tak masuk lagi, tapi roh mereka dah dalam syurga dah. Allahu Akbar. Wassalihin, dan orang soleh. Subhanallah, ya. Baik. Itu nombor darjat dia. Ya, jadi Allah sebut satu dengan satu ni supaya kita faham. Tu ya. Jadi Allah sebutkan selepas Nabi itu siddiqin, iaitu orang yang benar dan juga jujur dalam keimanannya. Ya. Seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka inilah golongan yang berada di bawah para Nabi alaihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan, selepas itu adalah para syuhada, orang yang mati syahid kerana berperang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya. Hari ini kita lihat berapa ramai orang yang mati kerana perkara yang Allah menyimpang daripada agama dan sebagainya. Ya. Kalau masalah kemalangan itu bukan kehendak mereka dah. Itu adalah ketentuan daripada Allah. Tapi ada lagi yang berkaitan dengan kita perkara-perkara yang tak elok, narkotik dan sebagainya kan. Itu semua yang tak elok lagi. Baik, dan Allah jelaskan itu syarat. Dan kemudian Allah jelaskan kaum mukmin secara umum, iaitu orang soleh. Sebab kita ni orang soleh lah. Kita lihat muka mereka pun kita rasa apa? Sejuk mata memandang. Beza kita tu. Dia bukan nanti orang tu warna kulit hitam, kau kulit putih. Orang kulit putih sekalipun, kalau yang penuh dengan maksiat, tak nampak nur cahaya. Kadang orang tengok muka dia apa? Masuk rimah, rasa macam-macam, dia tak suka. Walaupun orang tu dia gelap macam mana pun, seperti saudara-saudara kita yang Allah Ta'ala zahirkan di Afrika. Subhanallah. Cuba lihat seperti mana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, di antara sahabat-sahabat yang daripada sana kan. Allahu Akbar. Ini nur yang Allah bagi kepada mereka. Jadi warna kulit itu bukan perbandingan di sudut agama, ya. Jadi Allah jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling Allah Taala muliakan di sisi kamu siapa? Orang yang paling bertakwa. Bila paling bertakwa, dia bangsa apa sekalipun, dia miskin ke apa itu tidak menjadi masalah. Tidak jadi masalah. Baik, iaitu mereka adalah orang yang zahirnya baik, demikian pula batin yang tersembunyi pada diri mereka. Tu. Jadi Allah puji mereka. Allah puji mereka wa hausna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Tu. Sebab tu kata sini kena pilih teman yang baik, pilih pada golongan tadi. Nak cari Nabi tak ada dah. Nak cari syuhada pun kita apa ialah masya-Allah lah. Yang kita boleh cari siapa tu sekarang ni? Nampak tu ya. Siddiqin boleh cari. Yang salihin insya-Allah boleh cari. Tu ya. Insya-Allah kita kenal pada sifat-sifat mereka, maka mereka lah menjadi kawan kita. Kita mendapat nasihat daripada mereka, ataupun petunjuk ajar. Inilah dikatakan kawan yang baik.
Baik, Imam Bukhari diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya. Kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin yamradu illa khuyira baina ad-dunya wal akhirah wa kana fi shakwahu allati qubida fiha fa akhadhahu buhat fa akhadhahu buhatun shadidatun fa sami'tuhu yaqulu ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin fa'alimtu annahu khuyyira." Jadi sabda Rasulullah SAW, tidak ada seorang Nabi pun yang menderita sakit. Bila ada kesakitan, kecuali akan disuruh memilih antara dunia dan akhirat. Dunia ni bukan kata kita macam orang biasa nak jadi kaya. Tak, ya, maksudnya iaitu adakah dia nak lagi panjangkan umur dia. Panjangkan umur dia nak dakwah sebagainya. Atau akhirat. Akhirat ni mana selesai dah kerja dia nak bertemu dengan Allah Taala. Baik, dan pada saat menderita sakit menjelang wafatnya, ada cerita Nabi tak? Tiba-tiba ada suara yang berbunyi daripada kerongkong baginda. Kata Aisyah, aku mendengar baginda membacakan firman Allah Taala tadi, ya, ma'al ladzina an'ama Allah ni, bersama orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, iaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Kata Aisyah lagi, maka aku pun tahu bahawa beliau telah disuruh untuk memilih. Ya, iaitu maknanya ya, adakah Allah akan tamat di situ ataupun masih lagi nak memperjuangkan. Itu dia beri pilihan. Baik, ini diriwayatkan oleh tadi Imam Bukhari, juga ada dalam riwayat Muslim. Baik, jadi kata Ibnu Katsir, inilah makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis lain. Tu ya, di mana Rasulullah SAW apabila sakit, Rasulullah menyebut, ya Allah, ya Allah lah, ya Allah Ar-Rafi'ul A'la, iaitu aku memilih bersama Rafi'ul A'la ni dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi Rasulullah mengucap kalimah 3 kali, kemudian lepas itu wafatlah Rasulullah. Allahu Akbar. Ya. Itulah yang pernah berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini ada sebab nuzul. Ayat ni ada sebab nuzul. Baik, menurut Ibnu Jarir diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, ada Sa'id bin Jubair, ya, seorang lelaki-lelaki Ansar yang kesedihan datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepadanya, "Wahai fulan, mengapa aku lihat engkau bersedih?" Nabi nampak mungkin dia sedih ya. Dia pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, ada sesuatu yang aku fikirkan. Ni yang membelenggu fikiranku ini." Tu. Maka Rasulullah pun menyelidik nak tahu apa itu. Maka Rasulullah, apakah itu? Apakah itu benda yang kau renungkan itu? Maka dia pun berkata, baik, kami datang dan pergi. Kami pergi marilah bertemu denganmu ya Allah, ya Allah. Kami melihat wajahmu dan bersama dengan majlismu. Jadi gembira kan. Ya, satu ketika dia kata, saat dia kata di syurga nanti, bila di syurga nanti setelah itu kiamat nanti, engkau akan bersama dengan para nabi, sementara kami tidak dapat mencapai kedudukanmu. Subhanallah. Sahabat ni sedih sebab apa? Nanti di dunia ni boleh bersama Rasulullah, akhirat besok Rasulullah maqam yang tinggi, manalah kita nak berada bersama baginda. Allah Akbar. Baik, ya. Tu. Jadi dia sedih sebab apa? Nanti dia kata akan kehilangan Nabi. Tu. Baik, Nabi tidak balas. Nabi tak balas apa jawapannya tadi. Baik, sehinggalah datang Jibril. Ni datang Jibril alaihi salam buat turun ayat ini. Tu. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Tu ya. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu para nabi. Nampak ayat tadi. Baik, ya. Itu jadi maknanya Rasulullah tak buat tu, lelaki tu pergilah. Ini tunggu masa yang lain pula.
musim yang lain. Baik, selepas itu, selepas turun ayat tadi, maka Rasulullah SAW pun menyuruh atau wakil pergi panggil orang tadi, orang asal tadi. Dan Rasul sampaikan berita gembira itu kepadanya. Allahu Akbar. Nak ceritanya insya-Allah di akhirat pun mereka boleh berjumpa dengan Nabi SAW. Baik, hadis ini diriwayatkan Syekh Musa pada Masruq, Ikramah, Amir Asy-Sya'bi, Qatadah, Rabi' bin Anas. Tu riwayatnya adalah ada sanad yang elok. Baik. Dan juga diriwayatkan daripada saluran lagi, banyak lagi. Okey, itu satu. Yang keduanya diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawih dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia menceritakan, ini cerita Aisyah pula. Seorang laki-laki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku sukai daripada diriku sendiri." Sebenarnya sahabat mereka lebih sayang Rasulullah daripada diri sendiri. Lebih aku sukai daripada keluargaku, lebih aku sukai daripada anakku. Allahu Akbar. Sungguh katanya, ketika aku berada di rumah aku teringat dirimu dan aku tidak sabar untuk datang menemuimu dan melihatmu. Subhanallah. Itu hak zaman sahabat. Mereka ni kalau boleh nak berada je bersama Rasulullah. Tapi tak fahamlah, keperluan dunia kena ada juga sebenarnya. Baik, jadi katanya apabila aku teringat kematianku, itu masa hak hidup dah. Aku teringat kematianku dan kematianmu, kita akan mati ya Rasulullah. Aku tahu engkau akan masuk syurga. Kata aku tahu masuk syurga. Maka engkau akan berada bersama para anbiya, para tempat yang tinggi. Dan apabila aku dapat masuk syurga, aku bimbang tidak dapat melihatmu lagi. Allahu Akbar. Nampak tak itu keadaan sahabat tadi. Nabi SAW tidak membalas perkataannya, sama dengan cerita tadi hingga satu ketika tu barulah Jibril AS turunkan ayat ini. Ayat ini tadi. Baik. Dan ini diriwayatkan oleh Hafiz Abu Abdullah Al-Maqdisi dalam kitabnya Syifatun Najah. Ada kitab Syifatun Najah. Dia berkata, kata Hafiz Abu Abdullah, sanadnya tidak masalah, sanadnya jayyid, tidak jadi salah. Baik, dalam Sahih Muslim. Baik, dalam Sahih Muslim pula diriwayatkan daripada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, aku pernah bermalam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menyiapkan air wuduk. Biasa sahabat ni mereka berada dengan Rasulullah, mereka akan jadi khadam kepada Rasulullah. Zaman dulu bukan zaman kita. Zaman kita ni dalam rumah ke di keliling masjid ada je paip, pergi sendiri je. Zaman dulu air tak ada. Jadi mereka disiapkan air untuk wuduk Rasulullah dan keperluannya. Keperluannya maksud ni misalnya kan sugi, tempat solat sebagainya. Baik, baginda berkata kepadaku, pernah Rasul kata kepada Rabi'ah ni, sebab dia khidmat kepada Rasulullah lah, mintalah. Termintalah. Dia pun menjawab, ya Rasulullah, aku minta supaya bersamamu dalam syurga. Subhanallah. Dia nampak tak? Apa yang dia minta, dia tak minta lain. Kalau hari ni kita tahu, kalau kita jumpa pemimpin, minta lah apa? Nak minta tanah, nak minta itu, nak minta ini, semua nak minta belaka. Tapi mereka jumpa Rasulullah, minta apa? Nak bersama Rasulullah dalam syurga. Sebab bagi sahabat ni, iman mereka akhirat. Iman kita ni naik turun. Naik turun ni, kena ingat tu. Baik, baginda sallallahu pun menjawab. Saul jawab dan nak duduk nak bersama Nabi dalam syurga tak? Fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Ini clue dia Saul bagi dah. Ini sama untuk kita Bantulah aku. Nabi kata, bantulah aku agar kamu, iaitu kamu ni sahabat tadi, memperoleh apa yang kau inginkan itu dengan perbanyakkan sujud. Tu. Dengan banyakkan sujud. Faham makna sujud tu? Iaitu perbanyakkan solat. Solat 5 waktu ni, itu hak wajib, itu tak dikira dalam masalah ni iaitu solat-solat sunat. Jagalah yang hak biasanya kalau ada qabliyah, ba'diyah. Kalau mazhab Syafi'i kita ada 10. Ada 10, ingat 2 sebelum Zuhur, 2 selepas Zuhur, 2 selepas Maghrib,
2 selepas isyak dan 2 sebelum subuh hadis. Tu 10 ya. Cuma dalam mazhab Hanafi dia ada 12. Sebab bagi dia ya 4 sebelum zuhur. Itu yang muakkadah bagi mereka, dan kita ada 10 yang muakkadah. Buat itu. Dan juga solat-solat yang lain. Siang hari ada. Ya. Solat isyraq. Solat isyraq ni dia waktu dia amat pendek. Bila naik matahari, dia tulis waktu syuruk dah lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit je. 15-20 minit kemudian baru boleh solat. Dan waktunya amat pendek. Waktunya pendek. Kalau contoh sekarang ni, kalau kita kata apa, kalau pukul 8 tu dah habis dah. Tu. Tapi yang hadis paling banyak sekali solat duha. Solat duha. Dan bolehlah solat-solat yang lain lagi. Banyak lagi kita nak Okey itu. Jadi Nabi kata apa? Nak bersama dengan Nabi, banyakkan sujud, iaitu jaga solat. Baik habis. Orang zaman sekarang ni dah bukan masalah solat sunat saja. Yang fardu pun tak dibuat. Macam mana nak bersama dengan Nabi? Itulah dia panggil angan-angan mak jenin. Angan-angan saja tak buat apa. Mana nak dapat? Mana nak dapat? Kena usaha ya. Baik. Dan Imam Ahmad lagi diriwayatkan daripada Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu. Ini bercerita dia. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan bahawa engkau adalah Rasulullah. Aku mengerjakan salat 5 waktu, menunaikan zakat hartaku, dan berpuasa di bulan Ramadan." Itu dicerita Allah. Maka Rasulullah pun bersabda, "Man mata ala zalika kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i yaumal qiyamati hakada wa nasaba usbu'aihi ma lam ya'uqa walidayhi." Baik. Jadi bila Nabi dengar gitu, dia dah tunaikan amalan yang fardu tadi, maka jawab Nabi, barang siapa mati dalam keadaan seperti itulah, iaitu tunaikan hak-hak dia kepada Allah Ta'ala, maka dia akan bersama para Nabi. Itu akhiratnya. Bersama para Nabi, orang-orang siddiqin dan para syuhada pada hari kiamat. Kemudian beliau, Rasulullah berisyaratkan dengan jari-jarinya. Tu dia buat Rasulullah itu. Selama dia tidak menderhaki dua orang tuanya. Tu syarat dia apa? Jangan derhaka mak ayah. Jangan derhaka mak ayah. Itu syarat. Sebab kalau derhaka tu susahlah. Tu. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi sebenarnya saya buat ini menunjukkan apa? Bukan seorang sahabat yang tanya ya. Bukan seorang sahabat yang tanya bab ni, tapi ramai. Ya, sebab sahabat Nabi pun ramai juga, ya. Baik, berita yang lebih menggembirakan semua ini adalah hadis dalam kitab sahih. Kitab musnad dan lain-lain daripada salur yang mutawatir. Ini mutawatir dia paling hebatlah. Daripada sebahagian sahabat, iaitu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang mencintai satu kaum. Mencintai ini maknanya dia sayang pada satu kaum dan apa yang ada pada mereka. Tapi bukan sayang saja dah, tapi maknanya dia buat amal apa yang dilakukannya. Baik, lalu baginda sallallahu bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Ayat ni umum. Sabda Nabi umum ya. Nabi kata apa? Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Allahu Akbar. Tu ya. Jadi seorang tu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dengan orang yang dia cinta. Kalau dia cinta Nabi, tapi tak sekadar kita kata apa, ya, sambut Maulid Rasul saja, sembahyang pun tidak, apa pun tidak, ya, sambut Maulid Rasul macam mana? Pergi belagak sana, belagak sini, sembahyang Zuhur pun tidak, apa tidak. Ya? Tak jadi tu. Tanda sayang ni, laksanakan perintah Allah, ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tu, ya. Jadi mereka ini akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan orang yang mereka sayang. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang juga sahabat-sahabat, juga kita akan dibangkitkan bersama para sahabat pada hari kiamat nanti. Baik, Anas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih menggembirakan muslimin daripada kegembiraan mereka tentang hadis ni. Itulah. Itu yang paling orang Islam suka saya. Sebab apa? Sebab Nabi beritahu dah, seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Bila bercinta Nabi, insya-Allah
Ya. Jadi yang tersebut bukan sekadar kita nak zahirkan dengan mulut saja dah, tapi dengan anggota kita, dengan hati kita, kita tanda kita sayang pada Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, dalam satu riwayat Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan aku berharap semoga Allah Taala membangkitkan aku bersama mereka meskipun aku tidak mampu beramal seperti amal mereka. Subhanallah. Anas ni hebat dah sahabat. Ya, tapi dia nampak apa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Bukan kata Sayyidina Umar tahu tak tahu, tapi dua ni lebih terserlah. Lebih terserlah. Sayyidina Abu Bakar yang paling terserlah sekali. Ya. Sebabnya persahabatan dia dengan Nabi SAW sebelum masa muda lagi, sebelum jadi Rasul lagi. Kena jadi Rasul, dia orang pertama sekali di kalangan lelaki yang beriman. Dan dialah yang memperjuangkan Islam bersama Nabi SAW. Ya, berhijrah dengan Nabi ke kota Madinah. Subhanallah. Begitulah dalam peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk, bila Nabi SAW minta supaya sama-sama infakkan, bila Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang tinggal? Allah wa Rasuluh. Hanya tinggal Allah Rasulnya. Makna habis dah semua. Subhanallah. Sebab tu Sayyidina Umar pernah dalam hati dia nak bertanding dengan kelebihan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Tapi bila dengar gitu, memang Sayyidina Abu Bakar ni jauh ke depan. Jauh ke depan. Ya Allah, tapi jangan pula jadi macam Syiah. Syiah ni ya Allah, berkafir terus Sayyidina Abu Bakar. Ada saya kata masa saya belajar dulu, tu dah tahun 90-an dah. Adalah kita apa hak menteri daripada Iran pergi ke Arab Saudi. Pergi ke Arab Saudi, kemudian dia pergi ziarah makam Rasulullah. Dia pergi tepi kubur makam Sayyidina Abu Bakar, diludahnya. Subhanallah. Tepi dengan makam Rasulullah tu makam Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, ya. Tak tahulah pada dia. Okey dah. Tu. Baik. Jadi sebab itulah kalau kita lihat inilah apa ganjaran yang Allah nak beri. Kita bersusah payah di dunia ni, bukan untuk dunia, tapi carilah untuk kerajaan akhirat. Dengan itu ikut perintah Allah Taala, amalkan segala yang apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam segala bidang. Nabi dah ajar kepada kita. Dalam apa yang Nabi tak ajar, hinggalah orang Yahudi berasa takjub dengan Nabi. Dia kata, ajab Muhammad. Pelik Muhammad, dia kata. Tak ada satu pun yang dia tak ajar kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga kan buang air besar pun dia ajar. Tengok hebatnya Nabi SAW. Kadang kita apa? Mantap ya, buat air lah pun. Tapi Nabi ajar. Allah. Tu Nabi tak tinggal. Sebab tu pada semasa khutbah Hajatul Wada'. Sebab khutbah yang Nabi waktu khutbah terakhir tu maka akhir pada Nabi SAW cerita kepada sahabat-sahabat. Nabi tanya kepada sahabat, hal ballagtu lakum, adakah aku telah sampaikan kepada kamu? Nabi ulang kata, apakah aku telah sampaikan kamu? Jadi semua sahabat jawab, na'am ya Rasulullah, qad balagtana. Wahai Rasulullah, ya sebenarnya engkau telah sampaikan kepada kami Allah. Tak ada pun yang Nabi sembunyikan. Mari pula kata yang puak Syiah ni pula nak. Nabi SAW dapat Al-Quran yang kita baca sekarang 6,000 lebih. Mereka kata ada 17,000. Nampak? Mana boleh macam tu? Allahu Akbar. Satu pembohongan yang amat dahsyat ya. Jagalah. Okey, tengok ayat seterusnya. Jelaskan siapa yang pilih kawan yang baik, insya-Allah akhirat pun akan jadi teman yang baik juga di akhirat nanti. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itu subhanallah. Bukan semua ni nak dapat mudah-mudah ya. Allah jelaskan dzalika fadlu minallah. Itu adalah keutamaan dari Allah. Maknanya, siapa yang dapat sifat yang demikian itu, iaitu merupakan anugerah rahmat daripada Allah. Anugerah rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala beri taufik, kekuatan kepada dia
Ni alhamdulillah macam kita nak Allah beri taufik ke, dapat datang ke masjid, Allah beri taufik je ke, dah datang ke masjid boleh dengar kuliah-kuliah lagi. Walaupun setengah tu, illa masya-Allah lah, sibuk ya. Baik, jadi maknanya Allah anugerahkan kenikmatan itu kepada mereka. Dunia mereka orang beriman, di akhirat mereka menjadi teman dalam syurga bersama dengan orang yang mulia-mulia tadi. Allahu Akbar. Ya, tetapi itu ingatlah, Allah jelaskan ni, itu fadlu ni limpah kurniaan. Maknanya bukan semata-mata sebab amal ibadat. Kena faham, bukan sebab amal ibadat. Tapi amal ibadat mesti wajib. Kalau tak amal ibadat tak ada. Ya, tak ada. Baik. Sebab tu Allah jelaskan semua itu Allah akan beri wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Tu. Maknanya iaitu Allah Taala Maha mengetahui siapa sahaja yang berhak untuk mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Taala. Taufik. Tu. Bukan semua orang je. Sebab tu kita kena usaha, kita kena minta. Sebab tu orang kafir nanti dia pada akhirat dia tak boleh kata, ya Allah kenapa kau tak beri iman pada aku? Allahu Akbar. Tak boleh dah nak dialog dengan Allah Taala gitu. Allah takkan lihat kepada mereka dengan pandangan rahmat. Allah dah bagi dah asbab-asbab untuk manusia mencari petunjuk. Untuk manusia berubah, Allah bagi asbab. Allah dah bagi asbab Allah. Kalau zaman sekarang lagi mudah. Zaman dahulu kita nak dapat ilmu, terutama kalau duduk di kampung lah, nak jumpa 1 minggu kuliah pun susah. Tok Iman dulu kalau mengajar pun mengajar tajwid je. Hak lain dia tak pandai. Kalau backup sikit-sikit tu boleh lah. Tu. Hari ni subhanallah, di mana kita nak? Semua ada belaka. Nak apa? Semua ada belaka. Ada alasan? Tidak ada alasan. Jadi dalam kubur pun bukan nakir, tak nak dengar dah alasan. Di akhirat besok Allah pun tak nak dengar dah alasan. Sebab manusia ni penuh dengan pembohongan, penipuan. Sebab tu mulut manusia ditutup. Sebab apa? Yang akan jawab semua anggota badan mereka. Tangan akan jawab, mata akan jawab, telinga, kaki, semua akan jawab ke mana dia pergi, apa dia buat, apa dia dengar. Allahu Akbar. Semuanya akan tersingkap pada hari kiamat nanti. Tu. Jadi semua ni Allah jelaskan, limpah kurniaan Allah Taala, kelebihan ini Allah berikan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Tu. Okey. Baik, dan seterusnya pula subhanallah, cuba lihat dalam Al-Quran Allah Taala tak biarkan begitu saja. Semuanya Allah Taala cerita walaupun bentuknya nampak ringkas, tapi kemudian dihuraikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan seterusnya kemudian Allah jelaskan pula. Sebab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berlaku peperangan. Banyak berlakunya peperangan. Oleh sebab itu, maka Allah Taala mengajar pula. Nak mengajar pula umat Islam dia taktik. Taktik tujuan dan juga ada adab dalam peperangan. Sampai begitu, bukannya sembahyang dia adab dah. Dalam peperangan pun juga ada adab. Bukan nak jadi orang yang debel dah, orang yang kuat, orang yang berani. Tak. Tu. Okey, baik. Okey, jadi setelah mana Allah Taala beri ancaman dan juga peringatan kepada orang sifat nifak dan juga sifat munafik, dan Allah pesan supaya taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu di sini pula Allah Taala perintahkan pula umat Islam dengan ketaatan yang besar dan juga pengorbanan yang tinggi, iaitu jihad di jalan Allah Taala untuk menegakkan kalimatullah, menghidupkan agama. Oleh sebab itu Allah perintahkan supaya persediaan menghadapi kemungkinan ancaman dan juga serangan orang kafir. Jadi Allah terangkan keadaan tu. Di antara juga mereka yang khilaf daripada pergi berjihad, ataupun mereka terlambat. Kerana yang demikian itu akan mewarisi sifat nifak. Sifat nifak. Jadi Allah beri peringatan terhadap keburukan, kejahatan orang munafik tadi. Sebab apa? Orang munafik ni pertama dia suka nak menangguh-nangguhkan amalan dan kemudian nak batalkan. Tu ya. Sebab itulah kita ni
Bila satu benda yang baik, kalau kita niat baik, ya, kalau ada peluang terus buat. Terus buat. Itu yang Allah Taala nak Okey, insya-Allah kita lihat pada ayat yang seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hadrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Ini Allah seru. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tu. Wahai orang beriman. Khudhu hadrakum, bersiap siagalah kamu, siap sedialah kamu ya. Siap sedia ni maksud dia untuk apa? Di segi apa? Mental, fizikal, peralatan untuk perang. Fanfiru subatin, dan majulah ke medan pertempuran. Subatin ni berkelompok-kelompok. Sebab tu kita ada tentera tak? Satu platun batalion tu. Awin firu jami'a, atau majulah bersama-sama. Ini bila dah berlaku serangan sebagainya. Jadi sini kalau kita lihat maka Allah Taala perintahkan supaya apa? Pertamanya ada sikap berwaspada terhadap musuh. Sikap waspada ni ada persiapan. Jadi Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman supaya berwaspada terhadap musuh mereka. Sebab terutama zaman Nabi musuh keliling sebelum tak saya banyak Islam Baik, oleh kerana itu mereka harus menyiapkan diri dengan apa tahu? Dengan persenjataan dan kelengkapan, serta memperbanyakkan jumlah pasukan untuk berjuang di jalan Allah. Kalau sikit kita faham tak mampu. Sebab itulah masa Nabi SAW berada di kota Mekah, mana ada ayat jihad? Tak ada jihad pun. Ayat berkaitan tauhid, beriman kepada Allah. Itu je. Tapi bila Nabi SAW berpindah ke Madinah, berhijrah, Islam semakin kuat, maka turunlah ayat peperangan iaitu bermula pada tahun 2 Hijrah. Ayat peperangan tu. Itulah peperangan yang pertama sekali berlaku, adalah peperangan Badar. Peperangan Badar yang pertama sekali berlaku dalam sejarah Islam. Baik, oleh kerana itu mereka kena siap diri dengan senjata, kelengkapan dan juga bilangan mereka. Sebab tu Allah Ta'ala bagi dua cara dia, nampak? Pertama Allah sebut subatin. Subatin mana? Berkelompok demi kelompok. Satu jemaah, satu jemaah. Dan kemudian barulah Allah Ta'ala jelaskan, iaitu ada fanfiru, kemudian jami'ah. Ini bila dah kemungkinan berlaku peperangan, mana boleh sekelompok saja. Kalau ada, semua barulah serang mereka. Okey. Baik, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talhah, Sayyidina Ali bin Abi Talhah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah Taala, fanfiru subatin. Terpergilah dengan cara sebat ni apa? Berpuak-puak tadi sekelompok tadi. Baik, itu makna kata Ibnu Abbas maknanya sekelompok, iaitu satu grup pergi, kemudian satu grup pula lagi. Awin firu jami'a, atau pergilah seluruhnya, iaitu mana semua yang ada pergi belaka. Baik. Dan ini juga ditafsirkan oleh Mujahid, Ikramah, Imam As-Sudi, Qatadah, Ad-Dahhak, Al-Khurasani, Muqatil, dan juga Khusayf. Iaitu kata mereka sama dengan kata pendapat Ibn Abbas. Makna Allah perintahkan pada persiapan secara apa? Pertama secara berkelompok-kelompok, platun-platun dunia, dan kemudian secara sebab dia ada platun, kemudian battalion, lebih ramai lagi. Tu. Baik, tu. Baik, tapi kemudian itu yang Allah Taala nak terangkan kita. Okey, baik. Kita ambil ahad sekarang ini. Kita tak ada peperangan. Tak ada peperangan dah. Jadi persiapan kita, ada keimanan kita. Datanglah sembahyang. Cara tadi, cara yang kita dapat, kelompok-kelompok ni mungkin kita pada hak yang biasa. Hari-hari biasa, waktu-waktu biasa. Yang hak jami'an tu pada hari Jumaat. Kita boleh kiaskan sedemikian tu Waktu biasa ni masjid ni sembahyang, mungkin ada surau lagi dan sebagainya. Tapi kalau Jumaat, hak surau tak boleh sembahyang Jumaat kan? Datang ke sini. Itu yang kita boleh buat sekarang. Sebab kita tak ada peperangan. Jadi itu mukadimah kita untuk perang
Jadi perbahasan yang seterusnya insya-Allah kita lihat pada yang slot yang akan datang. Jadi sekarang itu dahulu, mudah-mudahan Allah Taala taufik kepada kita. Kita dapat fahami yang pertama tadi yang lebih mendekati kita ya, iaitu kita pilih kawan supaya nanti kita dapat jumpa dengan kawan kita ini, sahabat kita ini di akhirat kelak, di kalangan orang yang diberi keutamaan oleh Allah Taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi mudah-mudahan Allah Taala beri keutamaan, dapat jadikan panduan untuk kita amalkan dan dapat kita wariskan pula yang pada inti sini. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين المساكين اللهم نسألك خير ما نسألك عبادك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعان محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة واجعل لنا شفيعا في القبر وفي المحشر وفي الميزان في الصراط وادخلنا الجنة كالفصيح برحمة الرحمن اللهم في نعمة وترضى اللهم زدنا علما نافعا وزدنا يقينا صادقا وزدنا عملا متقبلا عندك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم